בעד, 59 נגד, אחד. תודה. חברים, אני מבקש. It's now official, Benjamin Netanyahu is out as Israeli Prime Minister. Hai, apa khabar? Jumpa kembali ke dalam channel saya, channel Muhammad Azudin Muhammad Sani. Kali ini saya akan membicarakan isu berkenaan dengan kejatuhan kerajaan Israel, kerajaan Benjamin Netanyahu di Israel, dan naiknya kerajaan baru yang akan dipimpin oleh Naftali Bennett. So, sejauh mana impak kejatuhan kerajaan ini kepada isu Palestin akan saya bincangkan dalam video kali ini. Sila tonton. Okey, seperti mana yang kita tahu bahawa kerajaan Benjamin Netanyahu telah jatuh, dan ini sebenarnya telah diramalkan oleh banyak pesarjana. Malah saya pun pernah memberi gambaran bahawa escalation ataupun konflik yang berlaku baru-baru ini pada bulan Mei lalu adalah kerana kebimbangan Benjamin Netanyahu akan hilang ataupun jatuh sebagai sebuah kerajaan, kerana ketika itu agak genting setelah pilihan raya umum yang diadakan pilihan raya Knesset yang telah diadakan pada bulan Mac tahun 2021 ini. Parti Likud hanya memperolehi dalam 24% undi saja, jadi tidak cukup untuk kerajaan, dan beliau gagal untuk kerajaan, jadi menyebabkan Presiden Israel meminta parti kedua tertinggi untuk kerajaan. Setelah Presiden Israel meminta pihak pembangkang untuk kerajaan, mereka telah berunding dengan semua parti-parti kecil untuk kerajaan, dan atas kebimbangan inilah Benjamin Netanyahu melancarkan serangan ke Gaza dan ke Israel, dan melancarkan aktiviti yang dilihat sebagai aktiviti kekerasan state terorisme terhadap warga Palestin di tepi barat dan juga Gaza. Jadi atas dasar nak menarik sokongan parti-parti lain ataupun pihak-pihak di Israel untuk menyokong beliau terus menjadi kerajaan dan beliau dilihat cuba mendapatkan pengiktirafan dunia juga terhadap kepimpinan beliau. Cuma reaksi dunia terhadap kepimpinan beliau itu agak negatif, dan public opinion, pandangan umum juga agak menolak Israel, menolak kepimpinan beliau, dan malah di dalam negara juga penentangan kepada beliau itu sangat lagi kuat dan malah yang paling ketika sekali adalah Presiden Amerika sendiri, Joe Biden, juga mengkritik beliau dan menolak beliau Benjamin Netanyahu. Jadi oleh kerana itu parti pembangkang melihat bahawa apa yang mereka harus lakukan adalah untuk macam mana cara sekalipun untuk menjatuhkan kerajaan Benjamin Netanyahu. Jadi mereka telah berpakat bergabung dan menandangi satu surat akuan bersumpah jugalah untuk ke arah itu, yang mana dibentuk, tak silap saya, ada 8 parti yang dibentuk, dan termasuklah salah satunya parti berasaskan Arab Israel, Ra'am, dan ataupun disebut sebagai United List parti. Jadi ini membentuk gabungan, dan kalau dilihat dalam pengundian yang telah berlangsung di Knesset, Knesset itu parlimen di Israel, parti pembangkang telah menang dalam undi tersebut dengan majoriti yang sangat kecil, iaitu 60 berbanding 59. Walaupun sebenarnya jumlah Knesset, ahli parlimen Israel ini ada 120, tapi ada seorang wakil parti Islam, parti Arab Israel, dia bertindak sebagai berkecuali tidak mengundi dalam dalam undian di Knesset tersebut. Jadi tapi parti pembangkang masih menang dengan majoriti tipis 60 ke 59. Jadi yang kita nak tahu apakah impak kepada keadaan ini. Pertama, saya rasa dia boleh dilihat dalam berbagai bentuk. Pertamanya, kerajaan yang tertubuh di Israel ini, pimpinan Naftali Bennett ini adalah kerajaan yang sebenarnya tidak stabil. Bila-bila masa saja boleh jatuh. Malah dalam ucapan Benjamin Netanyahu pun beliau mengatakan bahawa beliau akan kembali sebagai Perdana Menteri dalam masa terdekat. Maksudnya beliau tidak akan duduk diam. Dia akan terus mendesak dan cuba menjatuhkan kerajaan baru Israel yang dibentuk semata-mata hanya satu perkara saja, yang bentuk kerana untuk menjatuhkan Benjamin Netanyahu yang telah lama memerintah
Israel. Dia kata telah merintah lebih kurang 15 tahun Israel. Jadi mereka niat itu. Dari segi agenda politik, agenda yang ingin dibawa oleh parti gabungan ini juga tidak jelas. Sebab mereka daripada golongan sayap kanan, tengah dan sayap kiri, dan juga parti berasaskan Arab, Islam ada juga di situ. Jadi satu gabungan yang pelbagai menyebabkan agak sukar sebenarnya mereka menetapkan agenda lah. Tapi macam mana pun mereka cubalah untuk ke arah untuk agenda tersebut. Jadi yang seterusnya adalah dari segi yang menarik juga daripada sudut pandangan orang luar, terutamanya dalam dunia Muslim, adanya parti berasaskan Arab, Islam, Israel di situ yang juga mendukung. Ada 4 wakilnya, walaupun satu wakilnya tidak berkecuali baru ni dalam pengundian, tapi kurang-kurangnya dalam pertukaran kerajaan mereka ada bersama. Jadi apakah peranan parti ini nanti untuk sama ada mengukuhkan kerajaan ataupun mengubah dasar pendudukan Israel terhadap Palestin dan sebagainya, kita akan lihat perkembangan yang berterusan selepas ini. Tapi yang jelas Perdana Menteri yang baru, Naftali Bennett, beliau tidak akan jadi Perdana Menteri sepenuh masa selama 4 tahun. Beliau akan digantikan oleh dalam 2 tahun selepas inilah oleh Yair Lapid yang juga pimpin dikatakan liberal tengah, bekas personality TV yang akan menggantikan beliau. Bagaimanapun Naftali Bennett ini juga sebelum ni adalah rakan sekutu kepada Benjamin Netanyahu, kemudian menentang beliau lah. Dan beliau punya fahaman yang agak ekstrim lah, lebih ekstrim sebenarnya daripada Benjamin Netanyahu. Beliau memimpin gerakan di tepi barat untuk menambahkan lagi jumlah pendudukan haram Yahudi di tepi barat, di kawasan-kawasan yang haram diduduki lah, yang telah diwatakan oleh pertubuhan masa-masa bersatu. Jadi cuma memandangkan beliau perlu mendapatkan sokongan ke semua parti yang ada dalam gabungan ini, kemungkinan dasar keras beliau terhadap Palestin dan isu-isu berkaitan dengan Israel Palestin saya rasa akan diredakan. Saya tak nampak beliau akan menekan dan bawa agenda yang keras itu, sebab beliau tahu kerajaannya agak genting, bila-bila masa boleh jatuh, dan diadakan semula pilihan raya lah, kerana rakyat Israel sebenarnya dah fed up ataupun dah tidak mahu adakan pilihan raya yang telah berulang dah beberapa kali sebelum ini, sehinggalah mereka berjaya membentuk kerajaan yang terbaru inilah, walaupun kerajaan yang agak tipis. Jadi apa reaksi dunia terhadap perkara ini? Apa yang jelas ialah perubahan yang berlaku sekarang ni terhadap Israel banyak berkaitan dengan respon pandangan umum dunia, masyarakat antarabangsa terhadap Israel, dan yang paling penting juga adalah pandangan umum Amerika Syarikat terhadap Israel. Seperti yang kita tahu bahawa Benjamin Netanyahu ni tidak disukai oleh kepimpinan Amerika yang baru, kerana beliau dilihat terlampau rapat dengan Donald Trump sebelum ini, dan Donald Trump sebenarnya memberikan banyak kaedah dan peluang kepada Benjamin Netanyahu sehingga ibu negara dipindah daripada Tel Aviv juga kepada Jerusalem, dan embassy pun dipindahkan ke sana. Jadi dan Benjamin Netanyahu juga pernah mengkritik Obama secara terang-terangan di Kongres Amerika. Walaupun dari segi pribadinya Joe Biden sekarang sebagai presiden Amerika baik dengan Benjamin Netanyahu, tapi dari segi perspektif politik masa kini dilihat tidak menjelahi Benjamin Netanyahu lah. Jadi ada penolakan, malah ada yang tidak salah saya Thomas Friedman ada mengatakan bahawa ini sebenarnya satu agenda besar yang dibawa oleh Amerika sendiri untuk menolak Benjamin Netanyahu supaya beliau ni keluar daripada kerajaan lah. Dan kalau kita lihat pula fenomena yang berlaku di Timur Tengah sekarang ni, adanya perundingan yang berlaku di Baghdad antara Arab Saudi dan Iran untuk berbaik bersatu di bawah kepimpinan Amerika juga, Joe Biden ini, yang mana saya rasa di belakang Joe Biden itu adanya Barack Obama yang memainkan peranan ni, sebab Barack Obama ni sangat tidak sukakan Benjamin Netanyahu. Jadi agenda untuk menukarkan kerajaan Israel itu telah berjalan sebenarnya, dan orang yang cepat paling awal mengucapkan tahniah sebenarnya kepada Naftali Bennett adalah Joe Biden. Itu yang saya rasa sangat menarik dalam konteks politik Amerika sekarang. Jadi oleh kerana itu saya rasa ada nanti perubahan dasar
yang akan dilakukan oleh Israel di bawah kepimpinan Bennett ini, kerana Joe Biden mahu melihat adanya proses damai berlaku secara real sebenar di Israel dan juga di Palestin. Dan sebelum ni agak keras sebab Benjamin Netanyahu agak keras menegakkan kekuatan dia dan mahukan terusnya agenda Israel Raya itu kan. Tapi Bennett nanti saya rasa akan lebih renggang sebab dia tahu kesan perubahan kekerasan atau apa tindakan yang beliau lakukan akan menyebabkan kerajaan dia runtuh. Dalam masa sama juga faktor sokongan beliau di luar seperti Amerika Syarikat, seperti Eropah juga akan menyebabkan mereka tidak mampu untuk bertahan untuk mengukuhkan kedudukan mereka lah. Jadi dalam konteks ini saya rasa ada elemen positif lah daripada perubahan kerajaan ini, walaupun kita tidak boleh terlalu awal lah berikan ramalan tersebut kerana apa-apa saja boleh berlaku lah. Kerana cuma Israel yang jelas sekarang ni apa yang keadaan berlaku adalah tekanan luar tu agak kuat. Pandangan umum dunia juga sangat negatif sekarang ni kepada Israel dan malah melabelkan Israel sebagai negara apartheid, negara melakukan genocide, pembunuhan kaum sebagai imej Israel itu sangat negatif. Dan perubahan kerajaan ini diperlukan untuk mengubah imej negatif tersebut terhadap Israel. Dan dalam masa sama juga tuntutan oleh kerana ada tuntutan mengatakan Israel ini sebagai negara apartheid, jadi ada yang menuntut supaya berlaku ni penyatuan Israel dan juga bangsa Israel dan juga Yahudi dan juga Palestin dalam sebuah negara yang bersatu. Dan ini sebenarnya telah menjadi satu agenda sekarang ni supaya satukan dua pihak ni supaya tidak ada dasar lagi perkauman diwujudkan dan negara itu sudah tentulah apabila wujud satu negara nanti kemungkinan kita tak tahu nama itu sama negara Israel ke nama Palestin tapi majoritinya adalah penduduk Arab dan mereka akan jadi dominan. Tapi itu sebenarnya tidak dimahui dikenaki oleh warga Israel sekarang inilah dan kemungkinan kerajaan yang baru pun tidak melihat pada keadaan tersebut lah. Tapi di pihak dunia sekarang ni, kalau kita tanya Hamas, tanya pihak di Israel, mungkin mereka mahukan one state solution. Jadi mereka tidak mahukan two state solution. Tapi di pihak dunia mahukan two state solution. Cuma keadaan itu bagaimana berlaku kita pun tidak jelas lagi, kita akan tengok perkembangan semasa lah. Tapi yang jelas ada kesan positif lah daripada tekanan dunia itu dan juga agenda Palestin ini. Dan saya rasa dengan keadaan yang berlaku sekarang ini, perubahan sikap di Amerika Syarikat, di Eropah dan di banyak negara terhadap Israel menyebabkan ada tekanan kepada Israel supaya saya rasa selepas ini lebih memberi semula hak kepada warga Palestin dan kemungkinan step paling utama adalah membebaskan Gaza dan memberi dan wilayah kawasan-kawasan yang diduduki secara haram sebelum ini di tepi barat akan diserahkan semula lah kepada pihak Palestin. Tapi saya jangkakan itu mungkin akan berlaku, tapi saya tak tahu sejauh mana prosesnya bagaimana untuk ke arah itu berlaku. Tapi berbalik pada kerajaan yang perubahan kerajaan yang berlaku ini, kita pun tak tahu sejauh mana parti Islam yang ada dalam ataupun parti Arab yang ada dalam tu memegang peranan mereka untuk menyeimbangkan agenda Yahudi kepada agenda yang lebih Arab sifatnya. Yang mana kita tahu bahawa penduduk Arab Israel ni ramai juga dalam 20% lebih penduduk. Dalam 21% tak salah penduduk di Israel. Jadi mereka sebelum ni melancarkan mogok pada Mei lalu dalam bila escalation berlaku. Jadi mereka ni ada peranan besar dalam ekonomi juga, ekonomi Israel. Jadi dalam konteks ini saya rasa mereka akan beri tekanan yang kuat untuk kerajaan sekarang mendengar pandangan mereka lah. Jadi dalam konteks saya rasa proses ini akan berperanan bermula dengan perubahan kerajaan dan seterusnya kita pun tak tahu berapa lama kerajaan ini akan tahan, tapi kerajaan ini akan dilihat lebih saya rasa terbuka, tidak keras seperti Benjamin Netanyahu, tapi agak lebih terbuka sebab adanya kepelbagaian dalam kerajaan gabungan ini. Jadi cuma kita jangan terlalu awal lah. Itu pesan saya, terlalu awal melihat sama ada ini satu yang positif atau negatif. Walaupun ada nampak elemen positif tu ada, tapi kita kena perhatikan dan ikuti dan terus desak Israel untuk patuh pada undang-undang antarabangsa, patuh pada tuntutan dan jangan melakukan kekerasan lagi kepada
pihak Palestin sebab mereka juga ada hak di kawasan yang mereka duduki dan mereka juga sebenarnya penduduk asal di wilayah-wilayah yang diduduki oleh Israel ini. Jadi secara umumnya itu ulasan saya berkenaan dengan apa yang berlaku. Cuma saya tahu Benjamin Netanyahu tidak akan berdiam. Dia akan terus mencari jalan untuk menentang dan akan cuba memecah belahkan parti yang wujud inilah, parti ataupun parti gabungan kerajaan yang baru pimpinan Naftali Bennett ini. Jadi satu yang menarik, walaupun ini lebih pada isu politik Israel, tapi kita harus perhati secara dekat dan dalam dan membuat analisa kita supaya kita tahu apa sebenar yang berlaku di Israel, kerana ia akan beri kesan kepada keseluruhan warga Palestin di Gaza dan juga di tepi barat dan di semua penduduk Arab Israel yang ada di sana lah. Jadi kita harus sama-sama cari jalan juga membantu mendukung perjuangan Palestin dan melihat setiap sekali senario yang berlaku sendiri dan mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik ini buat selama-lamanya. Jadi itu komen saya berkenaan dengan perubahan kerajaan yang berlaku di dalam Knesset ataupun dalam politik Israel, supaya kita jelas dengan keadaan yang itu berlaku. Dan terima kasih kerana mendengar hujah saya, dan insyaAllah akan banyak lagi isu-isu menarik saya akan bawakan dan saya kongsikan bersama dengan para penonton channel saya ini. Jumpa kembali di masa akan datang. Bye-bye.